Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wal musannif al-alamah Syekh Sa'id Hawa rahimahullah fi ma naqala an Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihima fid dharain. Amin. Adapun puasa orang khusus ialah puasa orang saleh, iaitu menahan anggota dari berbagai dosa. Di samping menahan dari makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa secara fizikal. Sedangkan kesempurnaannya ialah dengan 6 perkara. Kesempurnaan puasa batin ataupun puasa orang saleh merangkumi 6 perkara. Yang pertama, menundukkan pandangan. Sebab apa kita sebut batin? Kerana apa yang ditekankan oleh pengarang, sama ada dalam kitab Intisari ini ataupun dalam kitab asal Ihya Ulumuddin, iaitu Asrarus Saum wa Syurutu Al-Batinah. Rahsia-rahsia puasa dan juga syarat-syaratnya, syarat-syarat kesempurnaan puasa ataupun syarat-syarat diterimanya puasa oleh Allah dari sudut batin, dari sudut penghayatan hati, ataupun boleh kita sebut sebagai puasa jiwa, puasa jiwa. Bukan saja puasa raga, jiwa raga. Kalau setakat tak makan dan tak minum, mana puasa tubuh lah. Tapi yang dimaksudkan oleh syariat itu ialah puasa yang mencapai maqasid. Tujuan puasa itu taqwa. Dan taqwa ini adalah penghayatan batin. Bukan semata-mata tidak makan dan tak minum sahaja. Jadi yang pertama kata dia ada 6 syarat, ada 6 kesempurnaan batin dari sudut puasa. Puasa dari sudut kesempurnaan batin, iaitu puasa orang saleh, ataupun disebut juga oleh Imam Al-Ghazali dengan saumul khusus, merangkumi 6. Yang pertama, menundukkan pandangan dan menahannya dari berkeliaran, memandang ke setiap hal yang dicela dan dibenci, yakni oleh Allah. Ke setiap hal yang bisa menyibukkan hati dan melalaikan dari mengingati Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama sekali, menundukkan pandangan dan menahan pandangan dari berkeliaran. Berkeliaran yakni daripada bebas untuk ditujukan, untuk memerhatikan kepada yang dicela dan dibenci. Bahkan daripada memandang kepada sesuatu yang boleh menyibukkan hati dan melalaikan hati dari mengingati Allah. Nabi SAW bersabda, "An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis, la'anahu Allah. Faman tarakaha khawfan min Allah, atahu Allahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbih." Pandangan adalah salah satu anak panah beracun di antara anak panah iblis. Semoga Allah melaknatinya. Barang siapa meninggalkannya, yakni meninggalkan pandangan syaitan, pandangan yang terbit daripada bisikan syaitan, meninggalkannya kerana takut kepada Allah, maka dia telah diberi
Allah keimanan yang mendapatkan kelazatannya dalam hati. Ya, atahullahu imanan. Saya Allah akan berinya keimanan yang mana keimanan yang dia merasai lazatnya iman itu di dalam hatinya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia yakni Hakim mensahihkan sanadnya. Ini Imam Al-Hakim, kitab hadisnya namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak istilah istidrak atau istidrak iaitu mencari yang tertinggal. Karena Imam Al-Bukhari dan Muslim, kedua-dua penulis ini, Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ketika mengarang kitab sahih mereka berdua, mereka telah meletakkan syarat-syarat bagi hadis yang hendak dimasukkan ke dalam kitab mereka. Imam Bukhari ada syarat-syarat dia, ada kriteria-kriteria dia. Imam Muslim ada kriteria-kriteria dia. Jadi walaupun hadis sahih yang lain, tapi bila tak memenuhi syarat-syarat itu, ciri-ciri itu, maka dia tak masukkan. Jadi menyebabkan hadis-hadis yang ada itu terhadlah. Hadis-hadis yang sahih yang terdapat dalam kitab sahih Bukhari dan juga Muslim itu terhad. Lalu Imam Al-Hakim, dia mendapati bahawa ada lagi hadis-hadis sahih yang lain yang memenuhi ciri-ciri Bukhari dan Muslim tapi tak dimasukkan oleh Bukhari dan Muslim. Bagi menampung ketinggalan itu, maka dia menulis kitabnya Al-Mustadrak, iaitu hadis-hadis yang memenuhi syarat-syarat Bukhari dan Muslim tapi tak dimasukkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka itu. Itu dipanggil Al-Mustadrak. Namun ulama-ulama mendapati bahawa maknanya hadis-hadis dalam Mustadrak Al-Hakim ni, mengikut Al-Hakim, maknanya sahih. Sahih sebagaimana hadis yang ada dalam Bukhari Muslim itu. Jadi sebab itu bila orang menakalkan hadis daripada kitab Mustadrak Al-Hakim itu, maka akan disebutlah disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Tapi didapati oleh para ulama hadis yang kemudian daripada Al-Hakim, kualiti kitab Mustadrak ini tak sama dengan sahih Bukhari dan Muslim. Jadi mana tasahih Al-Hakim itu, ini bukan kita lah, sebab kita ni bukan ada kepakaran pun. Jadi tasahih Imam Al-Hakim itu tidak muktamad lah di sisi muhaddisin yang kemudian, ahli hadis yang datang kemudian. Jadi sebab itu yang kuat jika sekiranya disertai dengan pengakuan Imam Az-Zahabi. Itu yang kuatlah. Bila disebut hadis ini sahahu, hadis ini disahihkan oleh Hakim wa aqarrahu Az-Zahabi, dan diakui oleh Imam Az-Zahabi. Dan Imam Az-Zahabi turut memberi sumbangan menyemak semula hadis-hadis dalam Mustadrak Al-Hakim ini. Itu sedikitlah maknanya kita cerita sikit pengalaman dalam tentang hadis, tentang kitab ulama hadis. Jadi sebab itu ulama-ulama hadis ni, bila nama kitab itu pun menggambarkan identiti kitab itu. Kenapa dinamakan Sahih? Kenapa dinamakan Al-Jami'? Jadi sebenarnya kitab Bukhari dan Muslim ni bukan nama Sahih saja, dia nama Al-Jami'. Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih. Dan begitu juga kitab
Tirmizi pun nama Al-Jami' As-Sahih. Tapi bila pergi kepada Abi Daud, Abi Daud, Ibnu Majah, dia tidak dipanggil dengan Jami' As-Sahih, dipanggil As-Sunan. As-Sunan. Jadi ada makna lain pula As-Sunan itu. Jadi nama itu menggambarkan identiti kitab. Dan di sana ada Musnad, Musnad Imam Ahmad. Dan ada di sana Muwatta', Muwatta'at. Di antaranya masuk dalam kategori Muwatta'at ini iaitu Muwatta' Imam Malik. Yang kerana Imam Malik ini dia Muwatta'at ini adalah benda yang dipijak dipanggil. Maknanya kita menjejaki dan menjejaki, dia sama makna dengan asar lah. Wallahu'alam, macam asar. Sebab itu dalam Muwatta' Imam Malik ini bukan saja ada hadis Nabi, ada juga asar sahabat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga lisan dari bualan kosong, tulis itu. Kerana dalam bahasa Arabnya disebut al-hazayan, iaitu bercakap tanpa tujuan. Cakap macam kita bersembang lah. Sembang 1 jam, orang tanya kita, cuba cerita balik yang kamu sembang tadi 1 jam. Kita pun cerita dalam 2-3 patah, kita pun tak tahu lah apa yang kita ceritakan sepanjang tadi. Itu hazayan, mana bualan-bualan kosong. Cakap-cakap maknanya rasa nak lepas lah, begitu. Al-hazayan. Jadi menjaga lisan dari bualan kosong, dusta, ribah. Yang ribah ni makna mengumpat, gunjingan, terjemahan pada al-namimah, iaitu adu domba. Kekejian, terjemahan pada al-fahsh, iaitu bercakap dengan cakapan yang kotor dan yang keji. Kemudian perkataan kasar, al-jafa'. Al-jafa' ni ialah mana kita bercakap itu tanpa mengira orang lain. Maknanya kita kira kita saja. Asalkan kita nak bercakap, walaupun tersentuh hati orang lain, menyebabkan orang sakit hati dan sebagainya. Mana pertengkaran, perdebatan, semua itu perlu dijaga. Kalau kita betul-betul nak berpuasa, kena jaga puasa lidah daripada bercakap benda yang tidak diredai oleh Allah. Mengendalikannya dengan diam. Jadi macam mana nak kendali lidah itu, iaitu dengan kena banyak berdiam, menyibukkannya dengan zikrullah dan tilawatul Quran. Itulah puasa lisan. Sufyan berkata, sini dia tidak sebut Sufyan. Sufyan ada 2, satu Sufyan Ats-Tsauri dan satu Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah itu adalah guru pada Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab saya pun tak sebut. Wallahu'alam, mungkin Sufyan Ats-Tsauri lah, dia lebih senior, yang dia masuk dalam generasi tabi'in. Sufyan berkata, cuma perlu rujuk baliklah Sufyan Ats-Tsauri ataupun Imam Sufyan Ats-Tsauri itu Imam, biasanya Sufyan Ats-Tsauri. Ghibah dapat merosak puasa. Bashar bin Al-Haris meriwayatkan darinya. Lais meriwayatkan dari Mujahid, Imam Mujahid pun tabi'in, 2 hal yang dapat merosakkan puasa, iaitu ghibah dan dusta. Tapi para ulama, imam mazhab 4, mereka menyatakan bahawa merosakkan puasa ni di segi sini iaitu pahala puasa. Bukan merosakkan puasa dalam bentuk puasa itu tidak sah dan perlu diqadha. Tidak, mana merosakkan pahala puasa. Tapi tak dinafikan. Ada juga di kalangan para fuqaha yang berpandangan bahawa melakukan dosa ketika sedang berpuasa membatalkan puasa. Nabi SAW bersabda, innamas shaumu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman
fala yarfus wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Sungguhnya puasa itu tidak lain adalah perisai. Junnatun. Perisai ini kalau asalnya dalam bahasa lain, bahasa Arab. Kemudian bahasa ini tursun. Junnatun. Mana perisai lah. Perisai bila orang yang hadir di medan perang, sebelah tangan dia senjata, pedang, dan sebelah lagi itu adalah perisai. Junnatun. Ya. Jadi puasa adalah perisai bila salah seorang, kata ulama, perisai di dunia daripada maksiat. Dengan adanya puasa, orang selalu puasa ini dia payah nak jatuh ke lembah maksiat. Dan yang kedua, perisai daripada neraka di akhirat. Maka oleh kerana puasa itu perisai, apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor, janganlah dia bercakap ucapan-ucapan yang keji, dan janganlah pula bertindak bodoh, bertindak seperti orang jahil. Dan jika ada seseorang yang menyerangnya atau mencacinya, maka hendaklah ia menyatakan, sesungguhnya aku berpuasa. Ya, falyaqul, lamul amr. Ya, maka hendaklah dia mengucapkan, inni sha'im. Ya, ulang, mana berulang kali. Aku sedang berpuasa. Ya. Ini seolah-olah maknanya kita boleh, aku boleh mencerca kamu semula, tapi aku sedang berpuasa. Riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Yang ketiga, menahan pendengaran dari mendengarkan setiap hal yang dibenci, yang dimakruh. Menahan pendengaran dari mendengarkan setiap hal yang dibenci. Jadi tadi menahan mata, puasa mata. Yang kedua, puasa lidah. Yang ketiga, puasa telinga. Menahan pendengaran dari mendengarkan setiap hal yang dibenci, yang dimakruh, yang oleh syarak. Kerana setiap yang diharamkan perkataannya, diharamkan pula mendengarnya. Jadi bila di depan kita tu orang mengumpat, makna perkataannya itu haram. Maka mendengar umpatan itu juga adalah haram. Oleh sebab itu Allah menyamakan antara orang yang mendengarkan dan orang yang makan barang yang haram. Iaitu Allah. Maka mereka seperti itu firman Allah, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Ini ulama-ulama Bani Israel. Di antara Allah SWT mencela mereka, walaupun mereka menghafal Taurat, tahu kandungan kitab Taurat, tapi sikap mereka ini suka melakukan dosa. Di antaranya ialah mendengarkan pendustaan, iaitu melakukan dosa telinga. Akaluna lis-suht, memakan as-suht. As-suht ini adalah masuk rasuah. Rasuah dia panggil. Dan sebagainya. Itu ulama-ulama Bani Israel. Kemudian Allah berfirman lagi, mengapa orang alim mereka, ini pendeta-pendeta, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan makan yang haram. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suht. Ini juga Bani Israel. Jadi mendiamkan ghibah al-haram. Fasukut al-ghibah haram. Ini berdiam daripada menyambung umpatan. Fasukut al-ghibati haram. Qala ta'ala innakum idzal mithluhum. Jadi mendiamkan ghibah adalah haram.
firman Allah, kerana sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Kerana sesungguhnya kalau kamu buat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Jadi ayat ini, ayat surah An-Nisa ayat 140, dia bermula dengan firman Allah berkenaan dengan orang-orang yang bercakap, memperolokkan ayat-ayat Allah. Lalu kita berada di hadapan mereka. Okey. Berada di hadapan mereka, kita tak komen apa-apa, kita diam saja. Itu adalah haram. Mana kita berdiam diri ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mengumpat. Kalau tengok ayat ini, mengumpat kitabullah. Ya, orang-orang yang mencerca kitabullah, mana mengumpat kitabullah, tapi di sini dia sebut umum. Dia seolah-olah bila kita berdiam, maknanya kita duduk dalam majlis itu, walaupun diam, itu pun haram. Apatah lagi kita menyambung dengan. Ya, kita orang panggil apa? Kita ulas samalah, itu lagi-lagi haram. Ya, jadi apa yang patut kita buat? Allah Ta'ala kata kena bangkit. Ya, fala taq'udu ma'ahum, yang kamu duduk lagi bersama mereka dalam majlis itu. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi, melainkan kalau mereka ubah tajuk. Jadi kita kena bagi tahu, kalau nak suruh saya duduk di sini, kamu kena berhenti daripada bercakap itu. Perkara yang dosa itu. Kalau tidak, saya akan bangkit. Itu. Jadi Allah Ta'ala menyatakan, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Sungguhnya Allah SWT telah menurunkan kepada kamu dalam kitab, ya, di dalam kitab ini Al-Quran, ya, iaitu an idza sami'tum, bahawa jika kamu mendengar ayatillahi, ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, dipermain-mainkan, fala taq'udu ma'hum, jangan lagi kamu duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi hadithin ghairih, melainkan jika mereka membicarakan perbicaraan yang lain, mana tidak lagi memperolokkan ayat Allah. Innakum idza mithluhum, karena sungguhnya kamu, jika kamu terus duduk bersama dengan mereka dalam majlis itu, dalam keadaan mereka memperolokkan ayat Allah, kitabullah, ya, kamu sama seperti mereka, walaupun kamu tidak ulas. Innallaha, sungguhnya Allah menghimpunkan orang-orang munafik dan orang kafir dalam neraka jahanam keseluruhan mereka. Jadi jangan kita menjadi orang munafik dan juga orang kafir. Nanti kita juga akan turut berada dalam neraka jahanam. Yang keempat, ini insya-Allah kita sambung dalam bacaan kita yang akan datang insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Selamat berpuasa. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah Ustaz.